Julian ketika ni dah betul Im yang akan main Selena. Jadi dia akan bukanlah balik ke Azali beliau di mana beliau ada seorang mid laner, tetapi dia menggunakan hero yang berada di mid lane dan mungkin ini adalah satu kunci kemenangan. Agresif itu adalah pasti bagi pasukan Orange Esports. Ya, dengan 4 hero yang bersifatkan early game bagi pasukan Orange Esports dekat sini, pastinya mereka boleh bergerak dengan sangat agresif pada fasa early game. Namun begitu, kita juga tak boleh nak memandang dah terhadap drafting yang dimiliki oleh Homeboyz. GP mendapatkan link, juga satu kombinasi yang sangat-sangat berbahaya. Ya, comfort pit telah dimiliki oleh pasukan Homeboyz dengan adanya parameter kekuatan AOE mereka, tetapi Orange Esports early game aggression yang menjadi identiti mereka. Namun begitu, sekali lagi kita akan masuk ke dalam medan perlawanan kita iaitu Land of Dawn untuk menentukan siapakah pemenang mutlak untuk perlawanan pertama ini. Adakah 2-0 atau 1-sama bagi perlawanan yang kedua? Pertembungan di antara pasukan Homeboyz dan pasukan Orange Esports. Lawa skin tu. Sangat-sangat cantik digunakan akhirnya, dan adakah ini menunjukkan di mana pasukan Homeboyz yakin, confident yang mereka akan berjaya untuk mendapatkan kemenangan untuk game yang kedua ini. Tetapi kalau kita melihat di mana untuk Orange Esports, AIM nampaknya akan membantu Subway mendapatkan farm dengan lebih pantas terlebih dahulu sebelum melakukan rotasi ke mana-mana. Ya, benar sekali, dan diperhatikan untuk pasukan Homeboyz. Mereka pergi ke bahagian hadapan cuba untuk menarik buff tersebut, tapi keadaan dalam cukup bahaya. Cakaran dibuat oleh AIM ke atas Jakus, terpaksa untuk mengundurkan diri terlebih dahulu sebab tahu power spike yang ada bagi pasukan Orange Esports sangat tinggi. Ya, dan tak dilupakan di mana apabila adanya Belmont jungler dekat sini, sedikit suka nak memberikan kontes terhadap mana-mana objektif, terutamanya apabila lethal counter telah pun dimiliki. Dan itu pastinya akan memberikan gangguan terhadap pasukan Homeboyz untuk mendapatkan apa-apa kelebihan. Dia bila pakai Belmont jungle ni, dia macam ada 2 retribution tau. Sekali dia letuk tanah tu pun dah macam retribution dah sebenarnya. Mudah untuk mengambil lot, untuk mencuri objektif. Cuma nasib baik tak boleh ketuk turret je. Tapi apapun Stormy dalam keadaan yang cukup bahaya sebenarnya, terpaksa untuk melarikan diri terlebih dahulu. Nasib baik tiada sebarang skill yang dapat dikeluarkan oleh Vince sebentar tadi dan akhirnya balik untuk mengisi nyawa semula. Yes, Orange Esports masih lagi cuba untuk bergerak agresif, masih lagi belum membuahkan hasil dekat sini. Berada di bahagian bawah seperti cuba untuk mendapatkan sasaran yang tepat dekat sini. Anip tidak terkena kepada Abyssal Arrow tersebut. Dia menyedari dengan ditemani oleh Zakus di bahagian bawah, akhirnya terpaksa untuk bermain secara selamat. Tetapi Turtle pada waktu ini diberikan fokus. 2 orang pasukan Homeboyz berada ataupun menghidu keberadaan Subway di bahagian Turtle tersebut. Satu lagi Abyssal Arrow digunakan pakai. Zakus terkena kepada Abyssal Trap, tetapi keadaan kembali tenang seketika. Dan di mana kita juga melihat Subway mudah untuk mendapatkan turtle yang pertama. Chibi diberikan tekanan, tetapi terpaksa mengenakan Evolution untuk mendapatkan buff. Neo cuba diberikan tekanan dekat sini, sempat berada berdekatan tetapi tak akan memberikan tekanan yang lebih terhadap Neo. Subway cuba melakukan invasi jungle. Zakus cuba untuk memberikan pertahanan dekat sini. Ya, tetapi itu dia sekali lagi untuk melakukan sebuah gangguan. Subway untuk seorang Belmont, dia tidak perlukan buff banyak sangat pun. Gangguan yang perlu dilakukan secara terus-menerus walaupun perbezaan level 4 berbalas dengan 5 ketika ini. Tetapi kalau kita perhatikan untuk pasukan Homeboyz, memang betul tekanan yang diberikan oleh pasukan Orange Esports sangat besar seawal 3 minit permainan. Ya, tetapi lihat di mana kesempat berjaya untuk melakukan cutting lane begitu jauh sebentar tadi. Dan ini membenarkan beliau untuk melakukan rotasi mencari Stormy. Tetapi adakah mencukupi? Neo juga telah tiba. Oh, tiba. Itu dia knockout strike diguna pakai kepada Sepat. Tetapi tiada sebarang follow up yang dilakukan. Hanya meninggalkan saja untuk beliau melarikan diri. Balance pula yang ditekan di bahagian bawah secara bertubi-tubi. Satu Abyssal Trap terkena Zakus. Akhirnya menjadi first blood yang dicari. Dalam 3 minit pertama diberikan kepada pasukan Orange Esports. Masam-masam sikit. Ya, tak perlu Abyssal Arrow tepat mengenai sasaran. Abyssal Trap saja dah mencukupi untuk memperlahankan, memudahkan Stormy untuk melakukan follow up, tetapi Sepat ditumbuk. Mana nak lari Sepat kali ini. Tiada lagi knockout strike tetapi berjaya untuk diselamatkan oleh Chibi sebentar tadi. Lihat keberadaan Neo sentiasa berada dalam kawasan hutan milik pasukan Homeboyz untuk melakukan gangguan. Hanya menunggu sahaja purple buff untuk hidup bagi mengganggu Chibi mengambil buff dengan tenang. 3 orang memberikan tekanan sampai 4 ahli pasukan Homeboyz terpaksa tiba. Namun begitu Orange Esports hampir 5-5 telah mendatang sebentar ini, sedikit terlewat. Namun begitu kalau mereka memaksa team fight bukanlah satu perkara yang baik kerana Anip
diberikan ruang yang sangat besar untuk mendapatkan gold plating di bahagian bawah. Oh, ini satu perkara yang cukup salah sebenarnya untuk pasukan Orange Esports. Biarkan Anip dapatkan item, itu adalah satu perkara yang cukup rumit di fasa mid game dan late game sebenarnya. Tambahan pula dengan adanya Faramis. Tapi kali ini hook dikenakan ataupun tidak sebenarnya. Aim sempat untuk berjaya mengelak ketika ini. Ya, kedua-dua Roma boleh dikatakan berharapkan kepada skill shot dekat sini. Abyssal Arrow dan juga Iron Hook, tetapi Zakus! Itu dia Flicker bersama dengan satu stun yang cukup baik. Balance dalam keadaan yang cukup baik. Tempest of Blade dihentak ke tanah, tapi kill diberikan kepada Vince Aim pula. Yang dicari ketika ini Stormy cuba menyelamatkan keadaan. Vince dilibas dengan satu libasan knife tersebut, berjaya untuk mendapatkan kill yang ketiga bagi pasukan Orange Esports. GB terpaksa melarikan diri pada waktu ini. Berjaya untuk mendapatkan kill pembalasan dan sekarang ini tekanan masih lagi diberikan kepada bahagian bawah. Subway melakukan tugas untuk cuba mencolek jungle. Nampaknya tidak berjaya. Berjaya, ya. Dia berjaya mendapatkan orange buff tersebut dengan bantuan Abyssal Arrow yang ada pada Aim. Tapi kali ini, sikit lagi CP sebelah telinga je lalu Abyssal Arrow tersebut. Dan tidak berjaya untuk melakukan engagement di bahagian bawah sebentar tadi. Berjaya untuk memperlahankan sedikit farm untuk Chibi dekat sini. Orange Sport masih lagi cuba untuk bergerak, masih lagi cuba untuk memberikan tekanan. Tetapi lihat, Anip masih lagi bijak untuk mendapatkan farm beliau dengan agak mudah. Sekali lagi, invasi purple buff tak ingin diberikan kepada Chibi. Ya, Chibi terpaksa menggunakan Tempest of Blade, didatangkan oleh dua orang pasukan Orange Esports cuba untuk menekan. Tapi berjaya ke tidak, saya tidak pasti tadi. Link berjaya mendapatkan purple buff sebentar tadi, nasib baik. Tetapi dia kali ini ditekan oleh Stormy pula. Nak pergi mana? Ini seperti jatuh ditimpa tangga lagi. Tidak dapat mendapatkan purple buff. Kemudian dibunuh lagi oleh pasukan Orange Esports. Abyssal Arrow tepat mengenai terhadap Anip, tetapi tiada follow up daripada Aim. Mereka tak ingin bergerak terlampau agresif dekat sini. Dan di mana pada minit yang ke-6 Orange Esports telah pun berjaya menjatuhkan dua trade milik pasukan Homeboys di bahagian atas dan juga di bahagian bawah. Ini bukan jatuh tangga lagi dah, ni jatuh eskalator. Kami bergerak sakit lagi sakit sebenarnya. Dan kan nak pergi mana pun tak boleh bagi atas, kena ditekan di pergi bawah. Ada Stormy yang sentiasa untuk melakukan gangguan. Sama macam perlawanan pertama tadi. Mana-mana ada Stormy. Mana-mana ada Stormy, tetapi sekarang ni kita juga melihat pasukan Homeboys dengan adanya Zakus masih memberikan sedikit banyak tekanan terhadap pasukan Orange Esports untuk tidak bergerak terlampau agresif kerana masih lagi ada Bloody Hunt yang boleh menghentikan pergerakan dengan begitu mudah. Jadi Orange Esports perlu bermain dengan secara berhati-hati dekat sini, tetapi tarikan yang cantik. Bloody Hunt dikenakan kepada Subway. Adakah dia akan ditarik sekali lagi? Tetapi nyawa yang cukup tebal akhirnya malah di bahagian tengah Stormy mendapatkan kill dalam kesempatan tersebut. Abyssal Arrow juga dapat dalam keadaan bahaya ke atas. Bukan tidak sempat dia di bahagian belakang. Knockout strike yang cukup mantap untuk pasukan Orange Esports. 7 berbalas dengan 1. Saya tak tahu siapa yang bergerak agresif. Mereka pula yang kecundang dekat sini. Stormy masih ingin dapatkan kill Anip. Stormy, itu saja saya boleh katakan. Mudah untuk beliau mendapatkan kill. Pemain yang tak boleh nak dipandang rendah pada minit yang ke-7. 4 kill kosong kepada 3 assist. Telah berjaya dimiliki oleh beliau. 8 kill berbalas 1 dekat sini. Oh, mendung yang cukup kelam untuk Homeboys. Storm kan? Jadi mendung lah. Jadi untuk pasukan Orange Esports dapat untuk mendapatkan momentum. Tapi terlebih dahulu kita akan lihat pada kelengkapan item dekat sini. Ya, sabar sebentar. Stormy seperti ingin mendapatkan satu lagi kill. Nampak seperti tak ada siapa yang boleh menadah damage beliau di bahagian hadapan. Dan kalau digabungkan lagi apabila Abyssal Arrow tepat dikenai oleh Aim, ini pastinya menjadi kombinasi yang membahaya. Balance dah pun mula yakin untuk bergerak agresif. Tapi sebelum itu kita lihat ditimbang ke atas. Zakus sekali lagi memberikan satu kill kepada pasukan Orange Esports. Blazing duet yang diberikan akhirnya menjatuhkan Vince. 2 kematian diberikan kepada pasukan Orange Esports. Pada waktu ini sempat cuba untuk mendapatkan seorang balance. Akhirnya dikorbankan di bahagian atas sebentar tadi dengan kelincahan Benedetta yang digunakan oleh ESP Laner bagi pasukan Homeboys. Tetapi Stormy ingin mendapatkan kill pembalasan. Masih lagi cuba untuk mengejar sepat di bahagian atas. Satu pengejaran yang agak lama sebenarnya. Kedua-duanya agak lincah dekat sini, tetapi sepat nyawa yang agak rendah. Stormy satu
pukulan saja lagi. Sempat masih lagi cuba untuk mendapatkan nyawa semula dengan adanya spam buff, tetapi tidak berpeluang untuk mendapatkan diri. Satu tarikan. Subway dalam keadaan banyak 4 orang mengepung beliau dan dia 1 kill untuk 1 bagi kedua-dua pasukan Zakus kali ini. Cuba untuk menangkap seorang lagi pemain. Tempest of Blade digunakan pakai Neo ditimbangkan atas. Stormy cuba untuk mendapatkan satu lagi kill. Chibi dalam keadaan yang cukup bahaya. Tarikan tidak terkena. Terpaksa untuk melarikan diri. 3 berbalas dengan 11 bisa leru. Tak terkena membatalkan blast duet. Masuk ke dalam turret tersebut. Stormy. Zakus. Satu lapisan attack demi satu lapisan serangan yang dilakukan sampai Homeboys terpaksa balik base jalan kaki. Stormy daripada atas dah sampai ke bawah. Rotasi yang dilakukan oleh beliau begitu pantas dan juga sangat-sangat berbahaya. Dan sekali lagi invasi jungle dilakukan oleh eSport tak ingin memenangkan Chibi, mendapatkan purple buff, membenarkan beliau untuk bermain dengan jauh lebih agresif dekat sini. Kalau kita melihat damage ranking, Stormy masih lagi di tangga yang pertama. Ya, betul sekali Stormy. Dia tak bagi Homeboys recall langsung. Nak guna recall, let lu. Kita akan halang dan juga cuba untuk menekan lagi pasukan Homeboys. Dan kali ini dengan lot yang pertama didapatkan oleh pasukan Orange Esports. Kelebihan yang cukup besar dengan jatuhnya 4 turret. Lot ni pastinya akan membuahkan hasil untuk Orange Esports. Saya tak tahu apa yang terjadi tapi tak mengejutkan. Stormy berjaya mendapatkan satu lagi kill dekat sini dan kita telah pun lihat sebentar tadi Zakus pun tak mampu untuk mendarah damage di bahagian hadapan. Jadi ianya seperti siapa saja yang terpangkap oleh Stormy akan dapat dibunuh oleh beliau dengan begitu mudah. Ada ataupun tidak ahli pasukan yang lain untuk membantu beliau. Dia macam satu, boleh saya katakan, assassin yang cukup baik mencari setiap pemain Homeboys, mengerikan mereka daripada bertemu mid lane ini. Di mana Lot telah sampai di bahagian atas pada waktu ini, berjaya di dalam visual arrow tersebut dan akan tetapi satu turret, 2 sebenarnya yang telah dijatuhkan oleh pasukan Orange Esports. Hanya ketika light inhibited saja di bahagian hadapan pintu masuk bagi pasukan Homeboys. Chibi bijak melakukan cutting lane dekat sini tetapi lihat nampaknya rotasi daripada Orange Esports mereka tak melakukannya. Menyedari di mana Chibi bukanlah target yang mudah nak ditangkap dekat sini, tetapi disiplin yang cantik daripada Orange Esports untuk tidak terlalu memaksa menjatuhkan inhibitor turret milik pasukan Homeboys dekat sini, kerana kunci kemenangan adalah jangan melakukan blunder. Disiplin itu perlu harus dikekalkan oleh kedua-dua pasukan jika mereka ingin mendapatkan kemenangan. Ya, benar sekali. Jangan melakukan Netherlands ataupun Belanda. Tetapi apapun untuk pasukan Homeboys pada waktu ini, kita perhatikan sekali lagi. Stormy KD beliau 803 nak kumpul berapa banyak lagi? Ribut yang melanda. Apa yang mampu kita lakukan? Rasa hujan dah ni. Hujan? Hujan. Homeboys masih lagi perlu mencari payung dekat sini untuk menghadapi Stormy. Tetapi dengan KD 8 kill 0 kepada 3 assist. Hujan. Semua hujan di dalam Land of Dawn ini. Apa nangis-nangis? Aku skandal. Tapi apapun untuk kali ini bagi pasukan Homeboys, tekanan yang diberikan oleh pasukan Orange Esports sangat-sangat besar. Dan untuk pasukan Homeboys, memang betul mereka boleh untuk lakukan comeback, tapi disiplin perlu lebih daripada biasa. Terutamanya apabila Anip berjaya untuk mendapatkan farm, Conceal digunakan cubaan untuk mencari mangsa dan mangsanya adalah Neo Flicker. Mana tu? Tetapi berhadiah digunakan ke atas Subway. Dan utara kiblat salah ditekan untuk dikena pakai. Tempest of Blade Subway dalam keadaan yang cukup bahaya. 1 kill untuk Chibi pada waktu ini. Kat Alta digunakan pakai. Susun 2 orang pemain Neo. Cuba untuk menangkap Vincent. Stormy berjaya mendapatkan Zaku. Stormy juga menangkap sempat. Ibaratkan dia mengejar seorang. Satu lagi kill untuk pasukan Orange Esports. 3 terbenam sebenarnya. 4 menjadi 4. Tinggallah Chibi seorang diri. Orange Esports ingin mengetuk, ingin datang beraya kepada rumah Homeboys. Mampu atau tidak Chibi untuk melakukan pertahanan, tetapi Chibi cuba, nyawa telah pun hilang. Orange Esports kemenangan bersih, 2 berbalas 0. Orange Esports memberikan rasa masam kepada pasukan